Sama, tadi pun kita dengar dekat Imran tadi kan, sama, hujan. Salam siapa ni? Syah, Kimi dan rakan-rakan yang lain ya. Sini hujan, lebat. Saya tengah tunggu kurier dah 5 hari tak sampai-sampai. Katanya bad weather. Perfume tak sampai-sampai. Nak wangi pun tak dapat nak wangi. Alright. So, Zuli, so sebelum I let you to mulakan your sesi, I just nak perkenalkan diri I dulu lah. Since today is my very first day untuk semua penonton-penonton dekat Ruang Lanjutan Melayu hari ni. So, my name is Melvin. Zuli boleh panggil saya Melvin atau Mel lah, ikut kesesuaian. So, apart from being host untuk XM, Mel juga adalah seorang ratu cantik yang pernah mewakili Malaysia pada tahun lepas. Dan I'm also a freelance model dan juga at the same time I'm an entrepreneur and I ada my own academy to train a lot of individuals lah, macam dari segi bagaimana nak increase their confidence and so on. So that's just a little fun fact about me. Something yang saya pun interested sebenarnya, Mel. Saya involve banyak dalam giving all this last time lah, motivation talk and all those thing lah, self confidence, kita punya appearance, semua tu kan. Itu yang bidang yang Mel masuk kan, I mean in your academy kan. Yes betul. Okay, kita punya internet ada ni sikit, ada lag sikit, Mel dekat ni. Kejap ya. Saya kena refresh sekejap browser saya. Okay, no issues. I mean, even dekat sini pun sebab cuaca hujan lebat kan. So, yeah, the internet connection memang tak stabil sikit. So, kena redor. Bersabarlah. Okay, apa dia interesting, Mel tadi sebut pasal wakil Malaysia dalam apa competition tu, Mel? I mean Miss Universe, Miss Malaysia, dia ada banyak kategori kan, banyak jenis competition. Competition apa? Miss Intercontinental, Miss apa tu, Mel? Actually, I'm very impressed sebab Zuli tahu different title and different pageants sebab tak ramai yang tahu tentang like Miss Intercontinental, Miss Universe and so on. So ada yang tahu pun about yang the biggest platform lah, Miss Universe. So yang the one yang Mel pernah wakil is actually the Miss Globe 2020, 2021. Okay. Saya dulu bekerja dalam broadcasting, dalam news. Ada masanya kita buat coverage untuk event-event macam tu. Tahu kan Mel kadang-kadang pergi dia punya lawatan lah, dia punya activity. So we did coverage for that last time. Tu yang tahu sikit-sikit lah, tahulah the different type of pageantry punya competition dan lain-lain, dia punya award, lain-lain. Tahulah sikit-sikit, tahu sikit-sikit. Okay, nice. Okay, Zuli. So, enough about my pageant. Okay, so Mel cuma nak buat like a very quick interview session lah dengan Zuli. So kita boleh berkenalan. Alright. So a few questions, just 3 je lah, 3 sets of questions. So first question, introduce yourself, Zuli. Mel tak tahu lagi like berapa lama Zuli has been dalam dunia perdagangan ini. So can you share a little bit about info? Apa yang Zuli boleh share something interesting tentang Zuli lah. Okay. Asal Kuching dari Sarawak. Dia melanjutkan pendidikan dan memegang degree dalam psikologi. Bekerja sebelum ni sebagai dalam broadcasting seperti yang saya mention tadi, buat business. I have my car business, my construction business and other businesses lah ya. And saya mula berkenalan dengan dunia dagangan ni pada tahun 1997, sebelum ekonomi jatuh, sebelum Asian Financial Crisis pada tahun 97. Dalam bidang saham, futures, dalam bidang masa tu dah ada currency tapi orang tak trade, ramai orang tak trade currency sebab mahal pada waktu tu.
dan mula berkenalan dengan currency trading pada tahun 2006 sebenarnya. Sebabnya saya buat kereta punya importing kereta. So adalah kena tengok charts, kena tengok harga exchange rate terutamanya untuk Japanese yen dan juga dan juga pada waktu tu kita ada Deutschmark untuk nak tengok sebelum euro, untuk nak tengok tax, untuk nak tengok cukai kereta sebab cukai kereta pada waktu tu tiap-tiap minggu bertukar pada exchange rate, dia keluar hari Jumaat, jadi kita kena check dia punya rate lah. Tu yang saya kenal kepada bidang currency dan juga saya trade semua. Dan satu yang saya belajar sebelum Mel tanya, what I learn, saya dah dalam bidang ni lebih daripada 20 lebih tahun. Tapi bukan lagi lama tu bukan hebat. Saya bukannya kita tahu semua, tak mungkin anybody untuk tahu everything about the market. But the more you trade, the more you are involved dalam bidang ni, the more you know yourself. Tu yang saya what are my weaknesses, what are my strength, and kita fokus kepada kekuatan kita, sambil tu kita cuba untuk kurangkan kesilapan kita. Tu yang saya punya ni lah. Tu yang saya dapat daripada bidang ni. Okay, very interesting. I mean a lot of info yang menarik lah. Okay, so Zul, tanpa melengahkan masa, okay, kita bagi Zul mulakan sesi lah. Alright, so just to not waste any time. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk daftarkan diri anda untuk webinar eksklusif. So Zuli adalah antara instructor yang terlibat juga dalam webinar eksklusif tersebut. So don't waste any time, daftarkan diri anda untuk anda memenangi hadiah-hadiah yang lumayan. Pada 9 Mac nanti webinar eksklusif itu akan diadakan. Alright Zuli, so are you ready for your session? Yep, ready. Nampak. Yep, ready. Nampak stuck sikit. Jadi Mel jangan ke mana, just in case kita disconnected atau problem. Nampak stuck sikit. Tak tahu apa line saya ke, line Mel ke atau server kita. Okay, so tanpa kita membazirkan masa, okay, saya akan pass the floor to Zuli. So kepada semua penonton, jika anda ada apa-apa persoalan, anda boleh tajakan soalan anda di chat box di sebelah sisi kami. Alright Zuli, so have a great session. The floor is yours. Thank you. Okay, thank you. Okay, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mel, sila ambil nota. Waalaikumsalam Pian, rakan-rakan yang lain. Ya, kita ada host yang baru, Melvin. Kalau ikut dia punya sesi, Irina ikut mereka punya sesi untuk info-info mengenai XM. Jangan tanya dia orang pasal euro, US dollar pula. Tu tanya saya, Imran, Azni dan Wani. Hari ini insyaAllah saya akan ada satu lagi sesi sebelah malam. Mungkin Wani tak ada, jadi saya akan ganti sesi Wani pada jam 7 nanti. Dan kita akan sambung perbincangan kita kepada apa yang kita bincangkan pada minggu lepas mengenai struktur pasaran. Jadi jangan miss yang pukul 7 sampai jam 8, dan pada malam ni kita ada pick of the week, show seperti biasa. Jadi petang ni kita cuma cover analisa pasaran, kita lihat kepada outlook pasaran untuk minggu ni. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Kita Mat Saleh ke? Memang panggil sama tapak bapak. Okey. Bang, jangan macam-macam. Zaman sekolah boleh buat gaduh ni. Aduh. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Kita lihat direct kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran sekarang. So kita ada sentimen yang lebih negatif. Sebenarnya dia bermula daripada kat sini, daripada permulaan di sini, selepas Federal Reserve mengumumkan bahawa pada mesyuarat FOMC pada September,
dan minit mesyuarat September menunjukkan bahawa FOMC akan mula bertindak pada bulan 12. Tu maksudnya apa juga yang dia buat pada bulan 3 2020 selepas kejatuhan pasaran semasa COVID-19, apa juga yang dia buat kat sini yang dia buat adalah menurunkan kadar faedah, dan juga yang kedua adalah pembelian aset dalam pasaran. Ini bertujuan untuk menaikkan likuiditi pasaran Jadi whatever yang dia orang buat sejak masa ni, kita dah ada, dia orang dah mula untuk mengurangkan mengurangkan pembelian aset. Maksudnya keluar daripada program berkenaan untuk membantu ekonomi selepas kejatuhan COVID-19 tu pada bulan 12. Jadi kita ada kecairan pasaran yang mula menurun pada bulan 12. Okey, itu yang dah berlaku. So, pada asalnya kita masih melihat pergerakan ini sebelum ni pada waktu di sini kita masih melihat bahawa ini akan berterusan. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut momentum sekarang, okey, ini adalah RSI dan juga stokastik Sejak dari Mac 2020, saya sebenarnya tak nak lukis benda ni. Saya dah terangkan sebelum ni, saya tak nak lukis apa yang saya present kepada anda. Tapi nampaknya tak ada cara lain pada waktu ini sebab view sekarang ni adalah something yang amat bleak, amat tak cantik. But setiap yang cantik dan tak cantik tu akan memberi peluang kepada kita sebagai pedagang, provided anda faham anda kat mana dan instrumen apa yang anda nak masuk. Okey? Faham? Anda kena faham anda berada dekat mana. So, berdasarkan struktur sekarang, momentum sekarang, ini adalah pembetulan kepada struktur March. Kita tak ada chart yang full dekat XM untuk instrumen Dow Jones sebab dia bermula dari penghujung abad ke-19 1890 lebih. Okey, kita tak ada chart full dia dekat XM. Tapi kalau anda lihat chart full dia, kalau anda lihat chart penuh dia, penuh untuk instrumen ni, saya kena tandakan dekat sini sebagai super cycle. Ni maksud saya, ini adalah super cycle. Okey? Ini adalah pembetulan kepada cycle yang di belakang. The thing is, sebelum ni, saya nak lukis ini sebagai macam ni. Sebabnya, kita tak nak benda ni berlaku terlalu pantas. Sebab kalau kita lukis 4 dan 5, apa sifat wave 5? Siapa ingat? Apa sifat dia sebagai wave 5? Apa sifat wave 5? Momentum yang lebih rendah. Betul? Sebelum ni, yes, saya faham bahawa chart ni kita tak dapat lukis 3 because of momentum. Tapi ini adalah time frame besar punya momentum. So, dia tak setepat apa kita tengok dekat H1, H4. Wave 5, momentum lebih rendah. Dan satu lagi, divergence, yes. But the thing is, saya tak dapat lukis itu sebagai 3. Disebabkan few things. Pertama, kita ada momentum yang lebih rendah. Yes, dekat time frame besar, RSI dengan stokastik. But big instrument, saya melihat Tesla, saya melihat Apple, saya melihat lain-lain yang membetulkan struktur ini dan mempunyai momentum yang lebih tinggi untuk di sini. Wave 5 tak semestinya kecil daripada wave 3. Extension wave 5 boleh panjang daripada wave 3. Tetapi momentum dia, Syafiq. Momentum dia. Wave 3 tak boleh jadi paling pendek. Dia boleh jadi macam ni. 1, 2, 3,
4, 5. Ni pun boleh jadi wave 5. But wave 3, dia salah kalau macam ni. 3, sorry. Dia salah kalau kita lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni salah. Ini tak boleh jadi wave 3. Ini tak boleh. Dia tak boleh, paling pendek lah. Paling pendek. Okey. Disebabkan oleh lain-lain tu, saya terpaksa melukis dia sebagai extension. Maksudnya melanjutkan struktur ini, ya. Dan kalau kita katakan dia sebagai extension, apa sebenarnya yang kita sedang lukis, yang saya tak nak? Kita sedang menjangkakan something that is very, very bleak here. Iaitu kita ada 3 kepada 3. Apa maksud pergerakan ini? Saya tak nak lukis dia. Itu yang saya lukis dalam ni, ya. Saya terpaksa melukis dia sebab tak ada struktur lain yang disebabkan oleh lain-lain indeks. Kita sedang menjangkakan 3 of 3. Kalau sebab itu tak dapat nak lukis sebarang, ya, dalam ni, tetapi saya cuba untuk elakkan benda ni. Saya cuba untuk elakkan nak lukis ini. Tahu tak kenapa? Ya, saya dah terangkan, ya. Sebab kalau ini berlaku, we are talking about asset pricing. Bersedia dengan benda ni, kalau ini betul, you are talking about asset pricing, ya. Ini termasuk adalah aset-aset, benda-benda melibatkan hartanah, real estate, harga rumah kita. Faham? Anda ingat kat US dia kena. Semua kena. Tak kisah anda dekat Papua New Guinea ke, kat Malaysia ke, real estate, you are talking about harga komoditi, you are talking about apa kat sini? Tapi saya tak dapat nak lukis benda lain. Saya cuba untuk tak lukis dia. We are talking about possibility of stagflation. Possibility, ya. Sebab itu amat-amat penting kita nak tengok faktor di sini nanti. Amat-amat penting untuk kita tengok faktor di sini nanti. Apakah dia akan menjadi extension 1? Ataupun satu dia adalah kita doakan supaya dia sama ada diagonal, ataupun kita doakan supaya dia menjadi structure diagonal. So kalau sini menjadi satu extension, lepas itu naik dan 3 kita mungkin akan lebih tinggi juga. Itu adalah cerita pasal stagflation. Stagflation ni adalah barang-barang semua naik, inflasi naik, apa semua. Okey, orang ramai hilang kerja, polisi apa pun dibuat disebabkan oleh confident pelabur yang rendah. Polisi apa pun orang tak masuk dalam market, orang pergi buy je, tak ada orang hold je aset-aset ni. The big player survive, the small player wipe out. Sebab itu saya tak nak lukis benda ni sebelum ni. Tapi disebabkan tak ada cara lain, so there's no choice untuk saya terpaksa. Ingat kita sebelum ni letak 1, 2 tu kan. The moment UK 100 buat benda ni, breakout high di sini, breakout high yang ini, breakout high di sini. Okey, kita ubah kepada 1, 2, 3, 4 sebelum ni.
Tapi disebabkan oleh, maksudnya kita tak nak dia terlalu laju. Kita expect ini akan jadi wave 5. Tetapi disebabkan oleh apa yang saya sebut tadi mengenai saham-saham utama, I don't have any choice. Ini satu, ini dua, dan ini adalah something yang tak cantik. Itu something yang standby lah, standby itu untuk kita. Saya tak suka nak cerita benda yang negatif, tapi kalau memang itu yang nampak tak cantik, saya cuma ceritakan dia dekat chat. Itu saja. Lain-lain untuk pelaburan anda, untuk penjagaan finance anda fikirkan Jangan tengok chat ni cuma aku nak enter apa. Fikirkan apa impact dia kepada kehidupan kita. Pergi cek perkataan ni. Ini apa dia? STAGFLATION. Pergi baca dia apa itu. Okey, jadi kalau ini berlaku, apa yang pada awalnya berlaku? Kita akan ada harga komoditi melonjak. Kita pun dah nampak benda tu. Harga minyak, natural gas, lain-lain, timber, komoditi. Malaysia negara pengeluar komoditi. Pada awalnya, yes, kita positif pada awalnya. But semasa wave 2 di sini berlaku, a lot of wipe out will berlaku. A lot of yang kalau tak manage dengan betul, a lot of wipe out masa 1-2 kat sini nanti. We see whether sini akan berlaku extension ataupun diagonal. Kita doakanlah semoga dia diagonal. Jadi ada masa lah something. Ya, something yang sebab itu anda melihat goal. Something that is logical, Sunbin. So kita pun dah nampak benda tu. That's the beauty kalau anda memahami apa. Jangan cuma lukis cat dan tak faham apa yang kita sedang ceritakan dekat cat. Itulah yang kita tandakan. Dan untuk semasa, seperti yang kita katakan, ni US dollar masih lagi dalam struktur yang sama. Okay, but kalau anda perasan US dollar index naik, anda nampak tak benda ni naik? AUD, NZD, CAD sideways. Sebab harga minyak naik. Euro, GBP, chef jatuh. Perasan tak benda ni? Jadi sekarang ni, ini adalah some sort of dollar dynamic. But dynamic ini hanya berlaku dalam ni something yang kita panggil sebagai cross dynamic. Cross dynamic sebab commodity market. Sebab commodity market. But ultimately duit yang menang. Kalau duit duk mahal, orang pun start kurangkan pembelian. Mahal nak beli, faham tak? Nak beli apa dah atas. Jadi pada waktu ni ini yang paling weak. Euro yang paling teruk sebab dolar tengah mengukuh. Diikuti oleh GBP. Tapi yang tiga ni lain macam. These three akan pergi kepada satu resistance. Dan dah berada dalam resistance. Kita tengok apa yang kita nampak dekat chart sekarang. Ini adalah jangkaan untuk US S&P 500. Kita tengok di time frame yang besar, kita menjangkakan correction yang sama. Saya seperti saya sebut tadi, saya tak nak lukis benda ni tapi tak ada cara lain. Tak ada, saya dah macam-macam jurus dah dimasukkan supaya ini jadi wave. Tapi tak dapat. Sama seperti ini tadi, ini adalah koreksi mingguan.
Ya, ini 1, 2. Saya try sebelum ni letak ni 3 tapi tak dapat. Dah macam-macam jurus. Okey? Dah macam-macam jurus tapi tak dapat. Dah macam-macam cara supaya dia jadi 3, tak dapat. Okey? Jadi kita habiskan struktur ini sekarang. Faham yang weekly tadi? Kita habiskan struktur ini, berakhir dengan divergence. So ini 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jangkakan 1, 2, 3 sedang berlaku sekarang. Kita dah ada 1, kita dah ada 2. Jadi kalau penurunan ini tak lengkap lagi 100%, kita akan katakan bahawa sini ada 3. Jadi kita jangkakan akan ada 7 swing. Maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 lagi ke bawah. Dah dekat-dekat. Dia akan satu cerita sebelum dia nak naik. Kalau dia nak habis, dia akan satu cerita. Ini anda tengok belakang-belakang semua sama. Dia akan mula-mula dia lain, akan ada second dimension. Waktu berlaku second dimension, waktu tu lah. Second dimension, kita maksudnya instrumen sama. Contoh, Euro US dollar. First dimension, ini EU, ini GU. Ataupun AU lah. Kita ambil yang lain tadi. Akan sama. Lekuk-lekuk dia sama. Ini first dimension. Instrumen dalam kumpulan sama. Tapi apa kita nampak? Kita nampak dekat ni, sekarang ni sedang berlaku second dimension. EU buat cerita ni, AU buat cerita ni. Betul? Ini tak dapat 5. Dia kena korektif. Kalau kita masih menjangkakan ini ke bawah. Kenapa kita masih jangkakan ini ke bawah? Sebab kita ada incomplete sequence untuk yang membuat motif. Faham? So, itu kita cerita malam nanti. So, apa pun, kita dah ada 5. Kita jangkakan sini akan buat dalam 7 swing. Ini dah berlaku sekarang. Ini dah berlaku sekarang. So, kita menjangkakan bahawa kita sedang buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dah. Now kita dalam movement ini. Yang dijangka melengkapkan 100%. Jadi, untuk nak buy dekat sini, itu bukan untuk semua trader. Ini adalah chart daily dan weekly punya trend. Jadi kalau anda nak trade, ini bukan untuk trading. Sebaliknya ini lebih kepada mereka yang berjangka panjang. Ya, selagi dia tak sampai dekat sini, kita katakan indeks masih ke bawah. Ini bukan baru cerita hari ini. Kita dah cerita benda ni dah sebulan dah. Ke bawah. Dan sedang bergerak ke bawah pun. Buka London ni. Okey, jadi yang pentingnya struktur ini. X kepada Y. X kepada Y. Alah. Okey. W, 1, 2, 3. Itu W tadi. Kita ada X. Jadi X kepada Y. Struktur ini. Okey, boleh dibentuk oleh apa jenis koreksi? Yang pertama adalah ini korektif. Ini kita cover besok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag. A, B dan C. Struktur kedua adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. W, X dan Y. Ini adalah double. Ini zigzag. Struktur ketiga adalah segitiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini triangle.
Okey, lain daripada tu adalah W, X, Y, X dan Z. Ini je bentuk-bentuk dia. Dan satu lagi adalah kepada structure flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Secara logikalnya, kalau anda lihat daripada sudut level, ini yang pertama anda buat ya. Kalau kita lihat daripada sudut level, maksudnya kalau anda ambil Fibonacci daripada 3 ni dan habis tempat yang kita jangkakan sekarang ni, daripada ini kepada sini, okey, nak buat triangle saya tak nampak. Faham tak? Kalau triangle dia akan menguncup di sini sebab W kita dah bawah. Faham? Jadi kita akan nampak proses elimination dia apa bentuk. Inilah benda yang saya buat hari-hari. Saya akan pilih satu cat, ambil cerita. Lepas tu lukis yang lain-lain based on cat itu. Tiba-tiba keluar muka aku. Okey. Jadi triangle ni out. Flat pun out. Kita tak dapat letakkan dia sebagai structure flat. Dua ni dah tak ada. Okey. W, X, Y, X, Z saya tak gunakan dalam sistem saya. Yang tinggal cuma dua ni. Apa beza dua ni? Kalau kita ada A, B dan C, ini adalah yen. Kalau kita ada W, X, Y, X, Z, itu adalah USD. Itu beza dia. Macam mana kita nak tahu dia yen atau US dollar? Kita tengok kita tengok US dollar JPY. Ke mana hala tuju US dollar JPY sekarang? Kalau kita lihat dekat chart sekarang ni, US dollar JPY semasa dijangka melakukan pergerakan ke bawah dalam 5 lekuk. Mula-mula nampak macam susah kan Kimi, tapi bila lukis benda sama je, cepat lukis. Tak, sebab kita dah ada satu structure. Kita cuma nak letakkan supaya dia sama. Okey? Jadi kalau kita katakan di sini akan buat 5 lekuk, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5 lekuk lagi. Ini tak lengkap lagi ya. Ini tak lengkap lagi. Tak ada divergence. Tengok cara dia. Jadi kalau kita katakan itu adalah 5 lekuk sebelum dia naik dan balik kepada kita punya ni tadi, kita dekat sini kan. Kita dekat sini kan. Kita dekat sini kan. Dekat indeks tadi. Okey, kita ada 5 lekuk untuk UJ. Okey. Mana satu yang kena dengan cerita kita dekat sini. Kita dekat sini ya, untuk apa? Untuk UJ tadi ya, bukan ini. Kita dekat sini kan. Bukan ini. Mana satu yang sama jumlah lekuk dia, tak kisah naik atau turun, dengan struktur mana, pembetulan. Itu sequence chart. Tak apa. Anda akan nampak benda ni, insyaAllah dalam minggu ni kita cerita pasal sequence. Macam mana nak tentukan dia A, B, C ataupun W, X, Y. Kita ada 5 lekuk dekat UJ ke bawah. Kita ada penurunan dekat indeks tadi yang sedang berada dalam kawasan sini. Maksud saya ini. Itu caranya nak solve mana satu indeks, mana satu yang anda nak pakai. Sama ada UJ kita jangka 5 sebab B kepada C. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4 dan 3, 4 dan 5 pembetulan, dan sini akan ada 5. 3 A, B dan C 5. Now, kalau anda lihat kepada mana-manalah sama je kepada benda ni. Mana yang akan ada supaya dia sama dengan UJ punya jumlah lekuk. Fraktal dia mungkin tak sama. Anda terpaksa main dengan fraktal dia. Di mana kita dekat sini sekarang untuk UJ. Supaya dia sama. Kalau kita lukis sini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ngam tak? Dengan UJ. Kalau kita lukis sini sebagai 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, ngam tak dengan UJ? Kini, sama tak jumlah-jumlah lekuk dia? Ini WXY, ini A, B dan C. Mana satu? Mana satu yang anda akan ikut? Sebab banyak dia punya beza dua ni. Mana satu yang anda akan ikut? Kalau kita A, B dan C, itu adalah yen. Yen pair jatuh lebih banyak. Kalau itu adalah US dollar, itu dollar pair akan jatuh lebih banyak. Euro masih jatuh lebih banyak. Mana satu? WXY ataupun ini? Permulaan asal, saya akan ambil yang ini dahulu. Sebab struktur besar dia adalah dolar. Nampak euro dengan AUD tadi? Okey, di sini kita akan cari struktur ini dahulu. Unless dia buat benda lain. W, X dan Y dahulu. ABC. Okey? Yap. Tak ada betul, tak ada salah sebab kita tengah buat struktur pertama. Jadi gambaran dia belum nampak. Tetapi disebabkan oleh UJ tadi, kalau kita lukis A, B dan C ke bawah, UJ akan buat benda ni gini. Salah satu ni akan ada extension. Dia akan break struktur ini. Ini akan jadi macam ni. Faham tak? Tak salah, anda tak salah. Sebab kita belum cukup info. Satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah dan kita tengok apa. Kalau ini ada divergence, of course dekat UJ 5, then dekat indeks kita tengok adakah struktur ni pun 5. Kalau dia 5, kita akan pecahkan dia sebagai A, B dan C, W. Itu dahulu. Faham tak? Anda buat benda ni dahulu. Tapi kalau dia memang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada divergence, lepas tu naik balik, then dekat UJ tadi, anda akan tukar struktur di sini. Faham maksud saya? Ini akan masih lagi 4. Ini akan jadi W, ini jadi X, ini akan jadi Y. Faham? Jadi kalau ini berlaku, itu adalah yen dynamic. Kalau macam sekarang ni, itu adalah dollar dynamic. Itulah maksud dia. Apa dynamic ni saya nak trade? Tak kisah. Asalkan anda tak long index sekarang, asalkan anda tak long yen pair sekarang, asalkan anda tak short US dollar sekarang, anda okey. Saya dah ulang benda tu sejak hujung tahun lepas, pada bulan 12.
Tu yang kita cerita. Sampai sekarang. Ya, belum tukar. Cerita dia, dinamik dia belum bertukar. So, apa seperti disebut tadi, untuk US 500, anda ada set up di sini untuk short long term. Ini bukan bagi mereka yang trade hari ini besok nak withdraw, tak ada. Ini something yang long term. Bila benda ni akan berlaku? Benda ni akan cuma berlaku hopefully disebabkan, tu yang kita ingat tak cerita pasal stagflation tadi. Ingat tak kita cerita pasal stagflation tadi? Hopefully ini berlaku semasa kelemahan US dollar dan janganlah dia disebabkan oleh kekuatan yen. Kekuatan yen. Kelemahan yen. Ya, ini naik, kita tengok dia disebabkan oleh US dollar. Saya takkan, sebab itu kita kena lukis USD JPY. Saya nak anda tengok, fahamkan apa yang saya terangkan dekat chart. Penurunan di sini berlaku, hopefully bukannya yen yang kuat. Hopefully indeks naik. Sebab kalau ini disebabkan oleh yen yang kuat, indeks akan break ini. Faham? Ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Tak tahulah. Ini bukan stagflation. Ini adalah economic recession. Dan ia akan lebih besar daripada apa yang anda nampak dekat COVID-19 punya low tu. Kalau ini berlaku, dan kita akan jadikan the whole structure ini satu biru ni. Sekali lagi, doakan ini tak berlaku. Nampak? Sebab itu ada yang tanya saya, bang, kenapa tak lukis dia ke bawah lagi, wave 2? Faham kan apa anda cerita dekat chart tu, jangan main lukis je. Jangan tak dapat. Kan? Ada yang hantar saya chart dia sampai ke bawah ni ya. Ni support. Tak salah. Tapi faham kan apa anda sedang cerita kan. Jangan main lukis je. Jangan fikir trade je. Fikir apa yang anda ceritakan. Itu maksudnya yang anda ceritakan dekat chart. So, kalau kita tengok UJ ke bawah, dan hopefully itu bukannya yen punya kekuatan, sini akan buat wave 1. Apakah jangkaan kita untuk wave 1 kat sini? Betul Sundi. Itulah. Apa jangkaan kita untuk wave 1 kat sini? Adakah wave 1 ataupun motif sequence, dia boleh dibentuk oleh motif diagonal, mana satu? Ya, ingat, kita nak tengok UJ jatuh. Kita nak tengok US dollar jatuh. Sebab kalau kita ada yen yang kuat, UJ jatuh dua je. Yen kuat ataupun US dollar lemah, antara dua. Jadi, we are looking for US dollar weakness bila sampai dekat sini nanti. Kita nak berlaku diagonal. Jadi, kalau itu berlaku, Alhamdulillah. Ada masih stagflation tetapi tak terlalu mendadak. Dia masih dalam fasa dia tapi tak terlalu mendadak. Saya tak nak cerita pasal fasa ekonomi kepada ni. Saya boleh cerita benda tu, tapi kita nak trade. Bukannya nak cerita, nak buat buku ekonomi. So, pada waktu ini, kita jangkakan US dollar akan mencapai kawasan mana-mana lah. Akan mencapai kawasan support. Dolar punya kekuatan. Dan dolar mula lemah. Sama cerita. Boleh Syah? GBP. Alah, saya terdelete. Ini ada equal leg. Sini ada equal leg ya. GBP 1, 2 dan 3.
Okay, ada blue box itu. Saya terdelete box dia. Tu yang satu ni dia tak dapat nak recover yang balik, yang terdelete. Kita ada UCAT yang akan mencapai equilibrium. Yes. Waktu tu duit mahal. Tu dalam erti kata lain. Cash. Cash ya. Faham? So, ke mana kita sekarang? Indeks ke bawah. Kalau anda ada setup untuk yen pair punya setup, anda cari peluang untuk short yen pair. Kita akan long index tapi belum sekarang. Itulah Fian. Itulah Kimi, betul. So, semasa dalam sistem anda, sekiranya anda mempunyai setup kepada yen pair untuk short, semasa mana lagi dapat nak masuk? Apa kalau anda ada set untuk saya EJ ni dah masuk dalam equal leg. Hari itu tak bounce. Ini dah masuk dalam equal leg. Itu dah tak minat. EJ dah keluar buku. GJ pun sama. GJ tak buat low pun. Bukan break ini dia buat low. Ini low dia. Okey. Kita dah ada incomplete sequence. But kalau kita ambil EJ punya structure tadi, dia nak habis 3 kan. So ini anytime habis dia buat 4. Kalau ini ada incomplete sequence, maksudnya bukan low ini kita kena lukis sebagai flat. Kalau dia tak sampai 100%, itu tetap 3. Kita akan lukis sebagai 3 dulu. Kemungkinan untuk dia buat satu merah. Faham? Kalau dia ada 3 wave, anda boleh short. Untuk GJ. Okey. AUD JPY sama ada dia dah lengkap ataupun masih lagi meneruskan kekuatan ke atas. Ini boleh lengkap. Ini time frame kecil punya ni, ini boleh lengkap. Okey, kalau lengkap then invalidation kita atas ni. Apa pun anda tak pergi long dia. Ke atas bang, ya ke atas. Structure dia dah masuk dalam equal leg. Kalau kita ambil daripada besar dah masuk. Kalau kita ambil daripada kecil pun dah masuk. Faham? Ini dah masuk dalam equal leg. Okey, jadi kita jangkakan pullback ataupun kejatuhan tu dah resume ke bawah. B kepada C. Kalau beza dia, kalau kita ada yen dynamic, UJ tadi tembus ke bawah, ini akan ada extension 3. Faham? Kalau kita ada UJ yang naik ke atas, lepas lengkapkan 2, tak tembus pun bawah tu, bukan dalam wave 4, then ini akan buat diagonal. Tak ada 1618. Faham tak? Boleh Pian? Kimi? Sunbi? Itu bukan benda baru. Syah, boleh? Tu beza-beza dia. Tu yang dynamic tu. Boleh? Okey, jadi kalau ini adalah diagonal, itu US dollar. Maksudnya tak ada 16, saya tak ada 1618, kena chop diagonal terus. Clear? Tak dapat lagi clear daripada tu. Jadi kalau yen dynamic, kita kan ada UJ masih dalam wave 4 tadi. Maksudnya UJ kat sini akan tembus ke bawah. Akan tembus ke bawah. Kalau kita dollar dynamic, ini sampai support dan naik ke atas. Dollar wave 3.
Tapi indeks tetap jatuh. Tak clear lagi, saya tak tahulah dah. Kan? Clear kan? Tapi apa pun, AUD, JPY masih ke bawah. Ini masih tetap ke bawah. Oh, kita nak habis dah. Lambat lagi. Kalau ikut saya, Melvin, sampai besok kita tak habis lah. Okey. Sabar Melvin, sabar. Okey. Melvin tanya bila nak habis. Azmi pukul 5 sekejap lagi. Ya je. Okey. Kejap lagi ya. Azmi pun ada dengar. Okey, CAD JPY. CAD JPY, kalau itu berlaku dan CAD JPY akan mula ke bawah. Sama. Euro US dollar sama ada 4 ni dah habis ataupun 4 yang kecil ni. Kita akan extend kan untuk ni ya. Kalau dia ada apa? Kalau ini sampai 1618, don't worry about 12 dalam. Kalau dia tak sampai 100%, ini sampai 100% tak dapat trade. Tengok kat mana invalidation. Fifi, 7 minit lagi. Sekejap, sabar. GU pun tetap ke bawah. Ini ada incomplete sequence kepada struktur ini. Jadi kalau anda dapati ada 1, 2, 3 anda boleh short. Itu untuk GU. Sebab kita jangka dollar dynamic. Kalau anda jangka dollar dynamic, dollar pair akan jatuh lebih laju daripada yen pair. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3 yang dalam 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 anda boleh short dari sini. Dalam yang lebih besar kita ada incomplete ke bawah. Ini tadi dah tunjuk GU. AUD US dollar sama. Gold. Mana gold? Gold. Ini dah habis 4. Gold ada chance lagi pian. Kita beli sini. Paling cantik kalau high di sini break. Okey. Saya prefer silver. Saya dah tukar chart dia supaya anda boleh beli. Tunggu tak dapat juga. Okey, saya prefer silver. 2 di sini. Okey, tetapi kepada saham dia. Jangan trade gold, trade Barrick. Beli Barrick instead of gold. Okey, ini akan adalah 1 hitam, 2 hitam. Beli Barrick. Nampak? Saham jatuh, saham gold naik. Rounding, sebab rounding pattern. Yes, salah satu dia. Break high tu. Hopefully dia tak terus melayang lah. Tapi sebab itu trade Barrick instead of gold. Gold punya structure tu payah nak trade. Sebab itu ini lagi jelas. Faham tak maksud saya? Tak boleh tahan nafsu. Seperti biasa. Pian, bila je kau tahan? Ni apa lain? GBP, NZD, apa lain? Euro AUD saya tukar structure. Ini obviously dah turun ke bawah. Kita kena habiskan 2 kita kat sini ya. Ini tak dapat nak trade. Okay, but kalau anda longer term, anda ada incomplete sequence ini. 1, 2 break lagi. So, kalau nampak 3 wave, ini lebih kepada mereka yang position trade. Itu dia. Itulah Euro AUD. Belum. Ni jangan masuk dia dulu, tunggu dia bounce dahulu ke atas. Tunggu bounce ini bergerak ke atas. Kita tak dapat nak lukis dia ke atas dah. Kita kena habiskan dia. So, ada kemungkinan untuk GA sebenarnya melakukan, kenapa di atas? Okey, kalau dia break ini, kita habiskan 2 ini.
Kalau dia break satu ni, bounce 3 wave ni kita akan short. Kalau dia tak break satu, kita masih lukis dia sebagai 2. Faham? Kalau dia break satu ni, kita akan letakkan ni sebagai 1, sama seperti Euro AUD tadi. Okey, GN kita dah ceritakan benda tu. GN kita dah cerita benda tu. Tapi dia tak break lagi. Kita lukis dia sebab Euro AUD tadi. Boleh tak sell 2 ni? Tak. Dia kena break satu ini. Ingat, GN ni kuat daripada GA. GA ini break. Faham? Ini hampir nak break. Ini jauh. Ni jauh daripada GA. Nampak? Ini jauh. Ini dekat. Jadi kalau ini break 1, 2, 3 kita akan short. Jadi ini adalah sama dengan bila US dollar start jatuh yang di sini. Jadi bounce ini masih lagi melambangkan kekuatan US dollar. Okey, clear? Okey, saya bagi gambaran besar dulu. Malam ni kita akan masuk kepada sambung perbincangan dynamic sequence, kaitan semua ni. Hopefully jangan lepas minggu ni, minggu lepas kita dah masuk satu-satu sifat wave 1, wave 2, wave 3, wave 1, 3 dan 5 kita dah ceritakan. Malam ni kita akan cerita korektif 2 dan 4. Sambung lagi besok. Hopefully saya dah ceritakan bagaimana anda melihat apa instrumen nak tengok. Indeks sebagai map kita, US dollar JPY, US dollar ke JPY ke. Kalau US dollar 3 wave, kalau yen 5 wave, ataupun structure yang lebih momentum zigzag. Itu boleh? InsyaAllah kita sambung pada sebelah malam nanti. Tak cukup masa, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam jam 7 sehingga 8 malam ini. Kembali kita kepada host kita Melvin dan ada ada Azmi selepas ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.